Okay guys, habis sudah perlawanan. Satu keputusan yang bagi aku cukup hebat lah. Walaupun sebenarnya aku predict untuk video sebelum ni yang kemenangan percentage untuk Kedah sebanyak 60%. Ternyata prediction aku meleset. Dan prediction kamu semua yang cakap sama menang, memang kamu betul guys. So sempat juga aku beli ni bandana orang panggil ni. So jom kita tengok apa komen review aku untuk match Sabah menentang Kedah ni. Okey, perlawanan pada malam ni berkesudahan dengan jaringan 4-0, yang mana Sabah pada separuh masa pertama agak kurang menyengat di situ, tapi setelah kemasukan Nazirul Naim, kedudukan berubah di atas hat-trick daripada Amir. Ya, betul. Ya. Betul, Bos. Ya. Okey, thank you. Terima kasih. Peranan petang Sabah dengan Kedah malam ni, tahniah pada Sabah. Sabah main kontrol tengah terlalu padat, tengah lah mantap. Kedah tengah longgar sikit tengah. So game malam ni kita dah perbaiki bahagian tengah dengan dua keeper lah. Dua keeper bola nampak senang sangat lah. Tengah Kedah memang loose malam ni. Sabah tengah mantap malam ni. Terima kasih. Tahniah pada Sabah. Terima kasih. Itulah dia guys, komen daripada penyokong pasukan Sabah dan penyokong pasukan Kedah hasil daripada selepas perlawanan. Dan ada lagi dua komen daripada penyokong pasukan Kedah dan Sabah juga di akhir video ini. So kamu just stay tune lah. Jadi sebelum tu selamat datang ke SRTV guys. Ini adalah ulasan mengenai perlawanan. Perlawanan bagi aku cukup hebat, cukup ganas daripada pasukan Sabah yang kita semua tahu diakhiri dengan keputusan yang cukup cemerlang. Sekali lagi selamat datang ke SRTV. Nama aku Wan. Jangan lupa untuk like video ni, dan kalau kamu belum subscribe lagi channel aku guys, inilah masa yang terbaik untuk kamu memulakan subscribe kamu untuk meneruskan lagi perjalanan channel aku. So jom kita let's do this lah orang cakap. Sebelum aku memberikan keputusan terakhir untuk perlawanan yang telah berlaku antara Sabah dan Kedah, ini adalah prediction awal aku daripada preview perlawanan head to head yang telah aku share dengan kamu pada video sebelum ni, di mana aku beli prediction Kedah akan menang sebanyak percentage 60% dan Sabah sebanyak 40%, di mana margin yang cukup besar lah 20%. Dan walau bagaimanapun komen-komen yang diberikan oleh anda semua rata-rata mengatakan bahawa Sabah akan menang perlawanan ni walau macam mana sekalipun. Dan prediction aku kali ni kalah lah, walaupun waktu menentang Kuala Lumpur prediction aku at least betul juga, tapi apapun aku tidak mengharapkan Sabah. Walau macam mana pun, walau macam mana sekali prediction aku bagi untuk pasukan lawan, sebenarnya aku masih mengharapkan kemenangan untuk Sabah. Dan tahniah untuk kamu semua kerana terus memberi kepercayaan untuk pasukan Sabah mengharungi perlawanan-perlawanan yang akan datang. So guys, ini adalah keputusan penuh perlawanan tersebut, di mana Sabah telah menang sebanyak 4-0 guys. Ini boleh dikatakan kategori belasah, di mana Amri Yahya menjaringkan sebanyak 3 gol minit 51, 61, 71, dan beliau berumur 41. Dan ada beberapa rekod barulah yang berjaya dicatatkan hasil daripada perlawanan di antara kedua pasukan ni, dan itu aku akan share dengan kamu di penghujung video ni juga. Dan tidak dilupakan juga gol daripada Pak Tisu. Memang kita tahu Pak Tisu ni dia mempunyai kebolehan untuk membuat percubaan direct kick daripada jarak yang cukup jauh, di mana dia telah layak gol. Pak Tisu pada sebelum ni berjaya masuk dalam senarai gol terbaik dalam Puskas. Kalau sudah masuk sana tu bukan alang-alang lah, memang hebat lah sebenarnya tu. Dan ini guys kedudukan terkini pasukan Sabah. Okey, kita berjaya mengambil kembali kedudukan nombor 2 kita. Sebenarnya jika Sabah menang pada perlawanan ni, just share dengan jaringan yang kurang, mungkin sebanyak 1 gol, kemungkinan besar kita masih berada di tangga ketiga. Tapi kita layak untuk merampas kembali tangga kedua ni kerana kita telah berjaya menghasilkan 4 biji gol yang membuatkan gol kita melebihi pasukan Kedah. Walau macam mana pun, bolos kita adalah antara bolos yang terbaik setakat ni, berada di kedudukan kedua juga, di mana 4 gol yang telah Apek lepaskan, di mana JDT hanya melepaskan 1 gol. Itu adalah salah satu advantage juga untuk kita layak berkedudukan di tangga kedua. Dan guys, ini adalah kesebelasan utama yang telah diturunkan oleh jurulatih Ong Kim Sui kita. Pertukaran yang dilakukan tidak banyak di bahagian
pertahanan hampir semua yang telah turun pada dua perlawanan ni dikekalkan, dan perubahan yang dilakukan adalah menggantikan serangan bahagian Sabah, di mana pada sebelum ni ada Neto Passoa, lepas tu digantikan dengan Tommy Mawat, selepas tu sekarang ni Amri Yahya diturunkan, dan hasil daripada 3 biji gol hat-trick yang dilakukan Amri Yahya mengatakan umur bukanlah satu penghalang untuk melakukan kehebatan. Begitu. So ini Amri Yahya ni first time aku turun tengok sendiri aksi Amri Yahya. Memang satu persembahan yang cukup mantap guys. Again untuk umur 41 guys, persembahan dia macam tu. Okay, 41, 42 macam tu. Persembahan dia macam tu. Oi, macam muda tengok dia di padang waktu perlawanan tu. So ini adalah yang diturunkan oleh pasukan Kedah, iaitu di bawah pengelolaan Aidil Shahrin dengan mengekalkan formasi 1-4-1. By the way, Sabah masih mengekalkan formasi 3-4-3. So Okim Sim memang suka formasi dan memang dia mempercayai formasi itu boleh membuahkan hasil untuk Sabah. Dan untuk Aidil ni sebenarnya dia pun biasa mengekalkan pertahanan sebanyak 3 orang. Sebelum ni formasi adalah 3-5-2 dan pernah juga 3-4-3. So formasi dia kali ini cukup berbeza, 1-4-1, seolah-olah macam dia betul-betul akui ini adalah akan menjadi satu perlawanan yang cukup hebat sebenarnya. Dan sebenarnya pasukan Kedah ni dia turun ke Sabah ni bukan menganggap sebagai, walaupun aku cakap dia tahu inilah satu permainan yang cukup keras, tapi dia orang Aidil dan juga anak buah-buah Aidil ni memang dia orang turun dengan semangat untuk menjaringkan gol. Pada satu masa tu, di mana separuh masa kedua, kalau misalnya dalam masa 60 ke 70 minit, dia orang masih mempertaruhkan position dia orang untuk menjaringkan gol, di mana position dia orang ditukarkan kepada 3 defender, macam 3-5-2, balik kepada position lama dia orang. So bagi aku good job untuk pasukan Kedah dan juga pengelola pasukan Kedah. Walaupun diorang sudah gol demi gol dia lakukan, tapi tidak satu pun aku nampak diorang mengubah perancangan diorang untuk park the bus untuk menghalang serangan pasukan Kedah. So again good job lah untuk pasukan Kedah. Dan apa perubahan yang dilakukan di sini adalah aku tidak nampak beberapa pemain yang sebelum ini memang cukup perform cukup bagus untuk menjaringkan gol, seperti Syazwan, Al-Hafiz, Khairul, Fiat dan juga pemain import diorang Dennis tidak ada di dalam senarai kesebelasan utama untuk menentang pasukan Sabah. So ini mungkin mengganggu sedikit perancangan percaturan Aidil Shahrin lah. Dan seterusnya guys, apa? Ini adalah full statistik yang telah berjaya dilakukan oleh kedua pasukan. Attempt menang 4-0. Attempt yang dilakukan oleh Sabah 20 guys, 20, tapi cuma yang tepat ke gawang Kedah adalah sebanyak 9 gol. Salah satunya adalah penalti yang berjaya diselamatkan. So ini adalah attempt yang paling tinggi pernah aku nampak telah dilakukan oleh pasukan Kedah setelah 3 perlawanan beraksi di luar gelanggang. So sekembalinya mereka ke gelanggang mereka sendiri, membuktikan bahawa penonton gelanggang sendiri, fans juga memainkan peranan yang besar untuk prestasi ataupun tempo permainan yang Sabah perlukan. So position yang telah terjadi pada perlawanan tersebut selepas whistle penamat adalah sebanyak 60% dan juga 40% daripada Kedah. Walaupun kita tengok situ percentage position Kedah sebanyak 40, tapi macam aku cakap tadi, Kedah datang ataupun hadir untuk memburu gol dan kemenangan juga. So banyak juga percubaan-percubaan yang cukup cantik daripada pasukan Kedah sebenarnya. So man of the match, kenapa pula ini keluar terlalu awal, salah susunan dia. So anyway guys, ini adalah 3 tonggak yang berjaya bagi aku menarik perhatian lah. Walaupun Badrul dan Riza Ghazali sebenarnya previously tim diorang adalah Kedah. Aku rasa diorang start diorang punya career as a footballer pun di pasukan Kedah selama 16 tahun kalau aku tak silap. Diorang beraksi untuk Kedah dan diorang buat keputusan untuk menyertai skuad Sabah. Tapi diorang tidak segan silu juga untuk memberi tentangan kepada former teammate diorang. Selain daripada itu guys, aku juga perlu memuji pertahanan Sabah. Initially dia ada 3 je lah yang menjaga di hadapan Apek, iaitu Jackson, Dominic dan juga Roy Wilson. So ketiga-tiga pemain ni memang diketuai oleh Jackson lah pertahanan Sabah ni. Ketiga-tiga diorang ni memang membeli satu prestasi yang cukup cemerlang dengan memutuskan kebanyakan serangan atau perancangan yang dilakukan oleh pasukan Kedah. Walau macam mana pun Dominic ada lagi melakukan satu kesilapan juga, hampir memberikan gol untuk
pasukan Kedah. Macam ini aku nampak Dominic ni kalau sudah masuk di penghujung perlawanan, kalau separuh masa pertama macam contoh 35 minit gitu, ini separuh masa kedua dalam 70 ke 80 minit, memang aku slowly akan nampak dia punya fokus tu ada berkurangan sikit. Aku nak pasti sama ada mungkin disebabkan oleh stamina lah bagi aku. Tapi walau macam mana pun prestasi Dominic pada malam tu juga cukup bagus. Dia pun terlibat juga untuk mematahkan serangan yang dilakukan oleh pasukan Kedah. Dan Roy Wilson tidak berapa nampak lah sebenarnya, tapi dia juga ada membuat blok. Okey, pada masa itu memang bagi aku peluang yang cukup terbaik untuk pasukan Kedah, di mana pemain tu berhadapan dengan Roy Wilson juga. Aku lupa siapa nama pemain Kedah tu, dan percubaan tepat lah aku rasa dilakukan oleh pemain tersebut dan berjaya diblok oleh Roy Wilson. Dan untuk wingback kita Rizal Ghazali guys, ini macam guys memang sesuai lah nama dia, kereta kebal. Okey, banyak sangat serangan yang dilakukan oleh pasukan Kedah daripada sebelah kiri dan juga kanan pasukan Sabah, tapi kebanyakannya berjaya dipatahkan oleh Rizal. Dan Kedah lebih menumpu serangan ke bahagian sebelah kanan sebenarnya, di mana kawasan tu telah dikawal oleh Umaring Bacok. So ada pujian yang perlu aku bagikan untuk Umaring, dan juga ada juga sedikit kritikan yang perlu aku share dengan kamu mengenai prestasi Umaring. Ya, lupa begitu kamu, aku berada di stadium pada perlawanan tu. So ini adalah satu ulasan yang betul-betul direct bagi aku. Aku masih lagi rasa dia punya kehangatan perlawanan tu sebenarnya memang berkobar-kobar nih untuk share dengan kamu tentang apa aku punya opinion ni. So Umaring sebenarnya aku kena puji dia punya work rate memang cukup tinggi. Dia punya naik turun dia sewaktu Sabah menyerang, memang dia akan berada di sebelah kiri wing Sabah, dan juga sewaktu Kedah membuat serangan dia kembali turun ke bahagian kiri Sabah. Tapi apa yang aku perlu komen di sini ataupun memberi kritikan sedikit di sini adalah mengenai aku nak pasti sama ada Umaring kurang selesa ataupun dia punya vision untuk meng-create chances, peluang ataupun cara untuk melepaskan defender ataupun pemain pasukan Kedah belum berada di tahap yang sepatutnya, di mana dia telah detect tempo perlawanan pasukan Sabah, di mana bila bola sampai sama ada dia boleh bawa naik ke atas, tapi bila sudah sampai di bahagian bahagian pasukan Kedah dia macam ada kekurangan idea sikit, kekurangan ilham sikit bagaimana untuk meneruskan perjalanan bola tersebut, dan dia ada memperlahankan sedikit rentak perlawanan pasukan Sabah, di mana kalau serangan sekiranya dilakukan dari sebelah kiri lah, di mana Umaring Bacok pada situ, sekiranya serangan yang dilakukan daripada bahagian kanan Sabah, di mana kita di bahagian kanan Sabah dikuasai oleh 3 pemain, iaitu daripada belakang Rizal Ghazali, seterusnya Taiki Kagayama dan juga Sadil. Oh guys, 3 orang ni memang keserasian dia orang memang nampak sudah, especially Taiki Kagayama sebenarnya pun boleh dikatakan orang yang layak untuk mendapat man of the match. Banyak gerakan daripada sebelah kiri, 1-2 dummy yang dilakukan dia dengan Sadil, dan juga pergerakan di tengah dia pun banyak memberikan peluang, dan salah satu gerakan dia pun telah ada a few gerakan dia telah berjaya membantu Amri Yahya untuk menjaringkan gol pada perlawanan. So good job untuk 3 pemain ni, sekali lagi Taiki Kagayama, Sadil Ramdhani dan juga Rizal Ghazali. Walaupun Sadil few match ni dia beri kritikan yang hebat daripada peminat-peminat pasukan Sabah, tapi pada malam ni dia membuktikan bahawa dia masih mampu untuk berada di kesebelasan utama. Dan sekali lagi guys, hasil daripada aku cakap kepincangan tu terlalu rendah lah. Hasil daripada kekurangan idea untuk gerakan serangan yang berlaku di sebelah kiri pasukan Sabah dan juga pertahanan sebelah kiri Sabah. Aku tengok perlawanan tu Kedah banyak menumpukan pada bahagian sebelah kiri pasukan Sabah lah. Dan selepas kemasukan Nazirul Naim menggantikan Umaring Bacok, di situ baru kita nampak perbezaan keseimbangan yang telah berlaku di kanan dan kiri pasukan Sabah. Itu aku punya review untuk pasukan Sabah lah. So untuk pasukan Kedah pula, sekali lagi macam aku cakap tadi, dia orang turun tanpa 5 pemain yang sebelum ni beraksi dengan cemerlang pada perlawanan Kedah. Sebelum ni kita tidak nampak kelibat dia orang, dan juga dalam kesebelasan utama daripada perlawanan ni, dan ia telah menghukum pasukan Kedah lah. Dan satu lagi yang menarik perhatian adalah
pada separuh masa pertama sebenarnya perlawanan ini diakhiri dengan 0-0 dengan banyak percubaan yang dilakukan oleh pemain pasukan Sabah, especially Taiki Kagayama. Sebenarnya ada a few chances dia juga, tapi berjaya diselamatkan oleh penjaga gol Ifwat. Penjaga gol utama pasukan Kedah, di mana pada perlawanan itu dia telah mengalami kecederaan dan digantikan pada separuh masa kedua, memasukkan Ilham Amirullah, iaitu penjaga gol kedua bagi pasukan Sabah. Dan di sinilah peluang yang telah diambil untuk pasukan Sabah untuk menambah gol demi gol yang kita nampak pada perlawanan itu, guys. Walau macam mana pun, aksi Ilham ni sebenarnya ada satu aksi hebat Ilham ni juga, di mana penalti yang telah dihasilkan daripada Amri Yahya dan diambil oleh Badrul Bakhtiar berjaya diselamatkan oleh beliau. Kalau tidak, perlawanan itu pasti akan menjadi 5-0, pasti akan menjadi satu pesta yang cukup hebat untuk pasukan Sabah. So, itu dia, guys. Pemain yang dipuji sebenarnya pada 3 orang ni, salah satunya juga adalah Pak Tesu. Pak Tesu bertindak selaku defensive midfield pada perlawanan ni. Memang hebat lah. Memang dia betul-betul berjaya mengawal kemasukan bola yang nampak lebih, kalau tidak ada Pak Tisu ni dengan cara permainan dia, kekerapan untuk Kedah membuat serangan aku rasa memang wujud di situ. Tapi Pak Tisu berjaya mematahkan gerakan demi gerakan dilakukan oleh Kedah cukup awal sebelum sampai ke bahagian defender Sabah. So a good job untuk Pak Tisu. Kalau tidak ada Pak Tisu, aku rasa akan menjadi satu tentangan yang hebat juga lah untuk pasukan Sabah. Dan memang keras lah Pak Tisu ni sebenarnya. Dia agak kasar lah mainan dia, tapi memang diperlukan lah kekasaran. Cara permainan Pak Tisu memang diperlukan, dan gol yang dilakukan daripada Pak Tisu pun adalah satu gol yang bagi cukup hebat, dan di mana terbukti sekali lagi di mana kekuatan Sabah terletak kepada situasi bola mati juga, di mana satu lagi situasi bola mati yang diambil oleh Sadir Ramdhani. Itu kalau gol, guys, antara satu gol yang terhebat juga untuk Liga Super Malaysia ni, di mana gol itu berjaya diselamatkan oleh Ifwat. Walaupun beliau mengalami kecederaan, tapi berjaya juga menghasilkan satu save yang cukup cantik. So man of the match, guys, untuk perlawanan ni adalah jatuh kepada Amri Yahya. Siapa lagi yang paling layak di dalam perlawanan tu? Di atas 3 gol sumbangan yang cukup bermakna untuk mengembalikan Sabah di kedudukan tangga kedua. Terima kasih diucapkan kepada beliau, terima kasih diucapkan kepada Datuk OKS, terima kasih juga diucapkan kepada pasukan Kedah, maafkan saya, kepada pasukan Sabah, kerana memberi hadiah yang cukup bermakna untuk peminat-peminat pasukan Sabah. Kerana ini adalah perlawanan terakhir, Liga Super Malaysia akan bercuti sebenarnya dan akan bermula pada 13 Mei. Itu 13 Mei itu perlawanan Piala FA lah, di mana Sabah akan mendatang MBKB perlawanan seterusnya. Dan perlawanan untuk Liga Super akan bermula pada 17 hari bulan. Dan ini adalah beberapa perlawanan yang perlu diberi perhatian juga, di mana pada 17 hari bulan Sabah akan menentang Pulau Pinang, seterusnya Pahang, Selangor, Negeri Sembilan, JDT dan Terengganu. Selangor, Negeri Sembilan, JDT, Terengganu adalah satu perlawanan yang bagi aku cukup untuk memberi degup jantung yang kuat untuk kita lah, pasal ini adalah pasukan-pasukan yang cukup kuat, dan beberapa perlawanan akan berjalan di stadium lawan. So itu adalah satu disadvantage untuk pasukan Sabah. Macam mana pun diharap prestasi yang kita nampak pada malam ni akan berjaya diteruskan pada perlawanan akan datang. Dan sekali lagi, guys, aku juga ingin mengucapkan terima kasih kepada penyokong pasukan Kedah yang turun hadir pada perlawanan tu. Walaupun tak ramai, tapi suara mereka cukup kuat jugalah untuk membingitkan suasana di Stadium Likas tu. Dan aku ucapkan tahniah juga untuk pemain-pemain Kedah. Sekali lagi, anda turun dengan sepenuh hati, anda turun dengan misi untuk mendapat 3 mata, misi untuk menjaringkan gol. Anda tidak menghampakan kami, anda memberi tentangan yang hebat. So syabas untuk pasukan Kedah dan pihak pasukan Kedah. Diharap anda juga mampu untuk meneruskanlah anda punya prestasi yang cemerlang pada perlawanan sebelum ini. So okay, guys, sebelum aku mengakhiri video ni, seperti yang aku janjikan, aku akan berkongsi kamu mengenai 2 lagi ulasan daripada peminat-peminat pasukan Sabah dan juga Kedah. Dan mengenai rekod yang telah tercatat di hasil daripada perlawanan ni, ada 2 rekod sebenarnya, iaitu satu adalah jaringan pertama yang jaringan terbanyak pertama yang pasukan Sabah dilakukan itu sebanyak 4-0 di sepanjang 6 hari perlawanan dilakukan, dan juga rekod yang telah
lakukan oleh Amri Yahya, pemain tempatan pertama yang telah membuat hat-trick. Okey, pemain tempatan yang berdarah tempatan pertama yang telah membuat hat-trick dan pemain tertua di Liga Super Malaysia yang telah membuat gol. Bukan hat-trick saja, hat-trick dia pun pemain yang tertua, gol pun dia yang pemain tertua, berumur 41-42 tahun macam tu. So sehingga kita berjumpa lagi pada video yang akan datang. So untuk video yang akan datang mungkin aku akan buat vlog saja pasal tidak ada apa-apa match. So diharap kamu masih setia untuk menonton aku punya video yang akan datang. So guys, sehingga kita berjumpa lagi pada video yang akan datang. Assalamualaikum. Lawan, tetap lawan. Bagi saya malam ni kita main agak tak ada strategi lah, tak nampak dia punya game tu. Macam banyak longgar di bahagian tengah. Memang nampak sangat lah di bahagian tengah dia memang lemah. Lagi pun Mora pun dia orang dah kenal masa kedua tu, Mora pun dah down di situ lah. Dia punya nampak Kedah dah mula down. Tapi tahniahlah untuk Sabah untuk malam ni. Dan tahniah juga untuk Kedah. Pemain sehabis mungkin. Okey, perlawanan memang memuaskan hati. Tidak rugi kita menonton pada malam hari ini. Memang terbaik Amri Yahya telah menjadikan 3 gol dan semua pemain-pemain Sabah telah melaksanakan tugas dengan baik. Terbaik Sabah FC. Okey, thank you bos.